Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemu dengan tuan-tuan pada majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dibawakan khas daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada hari ini untuk sama-sama kita melihat, meneruskan pembelajaran kita. Ayah-ayah terus menjadi ayah yang belajar dan insya-Allah mengajar Al-Quran agar kita menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan melihat pada tajuk ayah antara kerjaya dan keluarga, dan program ini kita bawakan sebagai satu lonjakan, sebagai satu ajakan berteraskan kepada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 apabila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Daripada ayat ini kita bertemu paling kurang 3 sudut untuk kita lihat pada setiap siri untuk sama-sama kita baiki islah dan saleh dalam diri seorang ayah, membina keluarga, memimpin ke syurga. 3 sudut tersebut, yang pertama ialah bagaimana kita bina syurga di rumah. Ya, itu yang pertama yang kita ingin lihat daripada surah An-Nur pada hari ini. Yang keduanya ialah kita nak melihat kepada bagaimana menempah rumah di syurga dengan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah bagaimana kita ingin berjuang dan terus berjuang dalam serba cabaran yang ada untuk memimpin masuk syurga sekeluarga. Inilah 3 perkara, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Anwar Hasin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini Ustaz ya? Baik, sihat alhamdulillah. Ya. Hari ini kita nak melihat tajuk daripada surah An-Nur, surah yang mula sahaja dia ada perkataan surah Ustaz ya. Jadi dia ada perkataan faradnaha, maksudnya satu satu kefarduan dan satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ayah-ayah, ibu ya. Tapi tuan-tuan, Ustaz ya, kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan melihat Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Anwar Hasin membacakan surah Al-Fatihah. Jadi Ustaz bila terlibat dengan Al-Quran ini Ustaz ya, di peringkat kebangsaan, Ustaz ke antarabangsa ya. Ya saya. Sebenarnya Ustaz terlibat dengan tilawah ni sejak bila Ustaz? Di universiti ke, sekolah menengah ke, ataupun macam mana sejarah Ustaz? Cuba cerita sikit pasal dah banyak kali juga tapi saya tak berapa, dan mungkin boleh berkongsi menjadi inspirasi pada ayah-ayah. Ya, para ayah sekalian yang dirahmati Allah dan Tuan Fazrul kita. Pentadabbur, sebenarnya saya dah mula berkecimpung dalam bidang tilawah Al-Quran sejak berumur 11 tahun. Oh, 11. Darjah 5. Ketika itu saya hanya dibekalkan dengan kaset oleh guru saya. Untuk saya follow dan ikut.
Jadi hasil bimbingan tersebut datanglah minat tersebut dengan lebih mendalam bila saya mula menyertai majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah, sekolah-sekolah masa tu. Ini di Perak ni. Ya, di negeri Perak. Mula kalah lah, of course, sebab baru lagi kan. Ni kaset apa ni? Ustaz Ismail Hashim. Macam mana? Kaset tu siapa yang baca? Tak, guru saya di kampung. Oh, Nama cikgu. guru tu ya Ustaz saya, Ustaz Sa'in Husni. Okay. Kemudian bila saya pergi ke sekolah menengah, saya berjumpa dengan guru seorang lagi, Ustazah Arba'iyah, baru meninggal baru inilah. Dengar saya suara dia terus terpaut di hati saya, minat sangat dengan Al-Quran. Bila dengar suara Ustazah tu, saya terus nak mendalami lagi macam mana nak baca Al-Quran dengan suara yang baik dan tajwid yang baik. Jadi itu sebenarnya lah permulaan saya di bangku sekolah lagi, sekolah rendah kemudian menengah, dan sampai sekarang lah masih belajar. Sampai sekarang. Ya, jadi maksudnya Ustaz belajar bahagian Quran dan Sunnah? Sebenarnya saya di universiti bidang saya adalah syariah, siasah syariah. Siasah syariah. Cuma bidang minat saya itu dan pada bacaan Quran. Ya, dalam bidang mahar Quran, tilawah Al-Quran. Masya-Allah ya Ustaz ya. Itu latar belakang. Alhamdulillah kita berkenalan dengan Ustaz Dr. Anwar Hassin ya, membaca dengan bacaan yang baik, dengan merdu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan satu lagi perkara Ustaznya, sebenarnya bila orang baca Al-Quran ni, dia ada masa dalam perbincangan kita sebelum ini, Fatihah berulang-ulang kan, berulang-ulang bagi setengah orang adalah perkara yang mungkin macam bosan sikit kan, bagi setengah orang lah, tapi sebenarnya tak mungkin perkara begitu ya, lantaran kalau orang tahu satu harga Al-Fatihah itu sendiri ya, dan lebih daripada itu bila bercakap tentang di dalam surah Yunus ayat 58 Allah menyatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatih Ustaz ya. Jadi siapa dapat Al-Quran ni sebenarnya dia dapat fadal dan dapat rahmah daripada Allah, lebih baik daripada yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan di kalangan orang-orang yang kalau zaman sekarang ni orang kaya ke ada poshare ke apa tuan-tuan Ustaz ya. Dia sebenarnya Quran ni lebih lagi. Cuma dari segi sudut itu, lebihnya pengalaman Ustaz lah ya, lebihnya itu dekat mana Ustaz bila Ustaz tengok orang yang dekat dengan Quran, yang jauh daripada Quran? Pengalaman saya tengok lah, saya perhati sahabat-sahabat saya, guru-guru saya dan semua alim ulama yang dekat dengan Al-Quran, Masya Allah. Pertama sekali saya lihat hidup mereka ni sentiasa ada pertolongan daripada Allah. Khususnya bila berlaku satu masalah dan sebagainya, ramai orang sangat mudah membantu dan sangat pertolongan daripada Allah sangat mudah sampai. Pertama. Yang kedua, saya lihat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ni ya, kalau dulu saya mula-mula dalam bidang tilawah ni, guru saya adalah mungkin orang panggil sinis, pandangan sinis. Nak pergi ke mana bacaan, boleh baca Quran je, tak boleh sukan, tak pandai benda-benda lain. Tapi sebenarnya dari segi keduniaan itu sebenarnya dia sangat mudah bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Murah rezekinya. Murah rezeki bukan dari segi keduniaan saja, maksudnya ya, Al-Quran ni sentiasa di mana-mana diperlukan. Bila orang yang mahir Al-Quran ni, pintu rezekinya baik dari sudut rezeki kewangan, rezeki anak pinak, rezeki kebahagiaan rumah tangga. Saya dapat lihat benda itu memang ada pada ahli-ahli Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu satu kelebihan, sebenarnya tak rugi bila kita sentiasa membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Jadi maksudnya betul lah, maksudnya memang Allah menyatakan fadl itu diberikan kepada orang yang mendapat peringatan dan mendapat syifa ulama fi sudur, mendampingi Al-Quran ini Ustaz ya. Jadi ini adalah mesej penting untuk sama-sama kita kongsikan bersama ayah-ayah yang berada pada hari ini. Ya, dalam program kita Majlis Ayah ini kita mengkaji, kita mendalami Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah satu khazanah, satu permata Ustaznya, dan siapa-siapa boleh ambil, siapa-siapa boleh dapatkan dengan izin, dengan kita selalu bersungguh-sungguh bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama melihat pada hari ini permata daripada surah An-Nur ayat 51 hingga 54 untuk sama-sama kita melihat sudut ayah antara kerjaya dan keluarga. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah saya akan bacakan daripada surah An-Nur ayat 51 insya-Allah hingga ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah ke-24 surah An-Nur ayat pertama ayat 51 ya hingga ayat 54 sebentar tadi tuan-tuan, ada intipati yang penting pada ayat 51 itu, wahai orang-orang yang beriman ya. Ayat 51 itu innama kana qaulul mu'minin ya, hanyalah orang-orang yang mukmin itu apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na ya, sami'na wa ata'na. Perkataan itu adalah perkataan yang amat penting sebenarnya, dua perkara. Yang pertama, sami'na melambangkan apa? Seorang ayah apabila beriman, menjadi seorang yang beriman, dia mempunyai kemahiran mendengar, Ustaz. Ya, pasal kalau tak mendengar dengan baik, ada orang dengar juga, dengar bunyi-bunyi macam ni dengar, tetapi dia tidak memberi kesan sehingga dia secara sukarela, istilahnya ata'na, menyerah kepada Allah SWT. Ya, jadi kapasiti pendengaran kita ini dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan Allah menciptakan, menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga afidah ini, tak ramai orang yang bersyukur, sedikit yang bersyukur. Nak menceritakan bahawa sami'na, kemahiran mendengar ini adalah kemahiran yang penting bagi orang yang beriman. Ya, kita dah biasa, kita tahu bahawa orang beriman ni dia taat ataupun dengar dan taat. Tetapi di sebalik perkataan sami'na itu ada kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ni maksudnya ada orang yang dengar buat-buat faham, Ustaz ya. Ada orang yang dengar tak faham. Tapi ada orang yang dengar cuba memahami. Seperti mana juga kalau kita baca Fatihah berkali-kali, kita baca surah ini pada hari ini, ada orang yang dia mendengar, dia rasa tak faham lah Ustaz. Saya bukan orang Arab, mana saya nak faham. Kan? Itu satu. Yang keduanya, yang dia dengar, kemudian bila Ustaz baca sedap, dia pun cakap Allah, Allah, tapi dia tak faham pun. Dia buat-buat faham. Kan? Dan yang ketiganya ialah orang yang cuba untuk memahami. Ya, kerana apa? Kerana dia menaruh minat kepada ini adalah perkataan daripada Allah. Saya ini bukan sekadar ya ayyuhalladzina amanu ataupun yu'minun, tetapi di sini Allah menyatakan al-mu'minin. Al-mu'minin ni Ustaz maksudnya dia dalam bentuk isim ini. Maksudnya kuatlah Ustaz ya. Dia dah stabil dia punya imannya, dan ini adalah standard
yang Allah bawakan dalam surah An-Nur, surah cahaya syariat. Kalau kita pegang syariat di dalam rumah, rumah kita bercahaya. Kalau kita pegang nur syariat di dalam masyarakat, ada peraturan tentang jenayah di dalam surah ini, ada peraturan yang memang tegas Ustaz ya dalam surah ini, maka insya-Allah kesannya apa? Kesannya masyarakat kita akan bercahaya. Tetapi kalau katakan peraturan tidak diberi perhatian, had ataupun hudud ataupun peraturan itu tidak diberi perhatian, sebagaimana kalau Ustaz, kalau saya dulu belajar matematik Ustaz ya, dia ada soalan 1 atas P ya, 1/P. Memang tak boleh selesaikan. Tapi kalau guna, dia ada tajuk dalam matematik ni, ini advance sikit lah, namanya calculus. Ustaz ya. Calculus ini dia kena letak limit P mendekati katakan 1 contohnya. Ini teknikal sikit, petang-petang ni kita bincang perkara ni. Tapi nak ceritanya ialah kalau tidak diletakkan limit, memang tak boleh selesaikan masalah. Limit bahasa Inggeris, bahasa Melayunya ialah had. Tetapi bila letak limit ataupun had, P menuju 1 contohnya, maka lepas tu kita boleh selesaikan masalah tersebut. Ini biasa dalam kejuruteraan, dalam sains kena buat lah. Satu poin penting. Ya. Kita manusia ada limit, yang unlimited hanyalah Allah. Allah. Jadi itu yang Allah bawakan pada ayat seterusnya itu, bila bercakap tentang taat pada Allah dan Rasul, khusyuk kepada ataupun takut pada Allah, bertakwa, maka faulaika humul faizun. Ya, ada muflihun pada ayat 51, ada faizun ayat 52. Mungkin nak tanya sikitlah Ustaz ya. Ustaz, muflihun tu berjaya, ya, beruntung. Faizun pun berjaya Ustaz. Ustaz melihat dua perkataan ini biasanya dekat masjid ya, hayya 'alal falah. Ya. Tapi kalau fauz ataupun faizun ini jarang kita dengar Ustaz. Apa beza berjaya muflihun dengan berjaya faizun, kalau Ustaz boleh kongsi-kongsi sikitlah. Masya-Allah, ini soalan on the spot ni. On the spot Ustaz. Minta maaf lah Ustaz ni. Ya, okey. Okey, kalau kita tengok muflihun di sini yang diterjemahkan oleh ulama di sini adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung maksudnya dia selamat dari segi api neraka. Ya, maksudnya dia akan memperolehi syurga. Ya, manakala faizun tu adalah orang-orang yang menang. Jadi yang kita panggil muflih ini adalah orang yang berjaya. Manakala berjaya, kadang-kadang berjaya dalam keadaan mungkin dia belum menang. Dia berjaya melepasi cabaran, tetapi dia belum tentu memenangi perkara tersebut. Jadi al-faizun ni adalah orang-orang yang panggil apa, kalau kita dalam pertandingan, al-faiz ni dia orang yang teratas kedudukan dia. Jadi muflih ni mungkin ramai, tetapi orang yang faizun ni dia lebih eksklusif kedudukannya, lebih tinggi darjatnya berbanding dengan muflihun. Betul. Allah Dan alam. ya, Allah alam ya. Dan sebenarnya memang ketika saya adalah menyemak-nyemak sedikit ya, rupanya muflihun seperti mana Ustaz cakap tadi tu, berjaya. Ramai orang boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita tengok je, ada je Ah Chong berjaya ya, ada Ah Meng, Mutusami, Ahmad. Pada ayah-ayah boleh kita berjaya, dan ada anak kita akan melihat Ah Chong pun berjaya dalam periksa, muflih, falah Ustaz ya. Tetapi bercakap tentang faizun tadi, banyak di dalam Al-Quran fauz ataupun faizun ini banyak digunakan, bukan semua tapi banyak digunakan di akhirat. Pasal itu kemenangan yang paling hakiki ya. Dan bagi ayah, Allah bawakan pada ayat 51, ayat 52 ini. Kerana apa? Kalau kita sambung pada ayat 52, wa may yuti'allaha wa rasulahu, yang pertama taat secara sukarela ya kepada Allah dan Rasul, takut kepada Allah dan bertakwa. Yang ini tak ada pada Ah Chong sangatlah Ustaz ya. Ini memang hanya kepada Ahmad yang betul-betul buat 3 perkara ini. Takwa itu daripada kataan wiqayah, dia menjaga diri dengan amal ibadah, salah satunya puasa yang kita buat sekarang ini, la'allakum tattaqun. Maka Allah kata memang menang. Memang menang. Dan perkara inilah yang sebenarnya kita ingin aplikasikan di rumah dan di pejabat, di mana saja. Kita nak berjaya muflihun itu dunia akhirat Ustaz ya. Bukan sekadar ada orang kata kalau orang Islam ni berjaya dia kat akhirat, dekat dunia ni tak berapa berjaya sangat kan. Tapi silaplah itu kan. Kita doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Kat dunia nak kebaikan, dekat akhirat pun nak kebaikan, terjauh daripada api neraka. Tapi akhirat tu dia 2 kali kan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasal yang Ustaz cakap tadi lah, yang tentang faizun itu kemenangan yang paling penting.
Dekat sini 60-70 tahun, tapi kalau kat sana infinity, 60 bahagi infinity Ustaz, kalau belajar matematik. Hari ni banyak matematik sikit lah ya. Okey, hari kita bersama Ustaz ya. Bagus. 60 per infinity jadi kosong. Jadi bila sampai ke akhirat nanti, bagi ayah-ayah yang businessman, ya, bila kita ambil calculator 60 bahagi infinity, sebenarnya kosong. Kita akan ingat bahawa aircon, rumah selesa, Lamborghini sebenarnya kosong sahaja bila dah sampai akhirat Ustaz ya. Pasal nikmat kat sana tu tak pernah didengar, tak pernah dilihat di mata. Jadi kita rasa, ya Allah, ya, ruginya saya tak mengejar al-faizun. Dan bagaimana nak membinanya? Maksudnya kita kena buat perkara bila Allah menyeru, ya, berhukum di antara kamu, sami'na wa ata'na pada ayat yang ke-51. Dan sambung lagi dengan taat itu dengan sukarela pada Allah dan Rasul, takut pada Allah dan juga bertakwa. Pasal Chong kadang-kadang bila ada CCTV, dia mungkin takut pada CCTV lah, bos nampak. Tetapi bila bos tak ada, dia kalau ada bawah meja tak ada CCTV, ambil. Tapi kadang-kadang ada juga Ahmad yang ambil bawah meja Ustaz ya. Jadi ayah-ayah yang ada perlu membina diri, untuk diri saya juga, melatih anak saya, mendidik dengan selalu berdoa pada Allah agar anak dan ahli keluarga selalu bersifat yahsyallah. Walaupun ada CCTV, tak ada CCTV, ada bos di tempat kerja, tak ada bos di tempat kerja, di rumah, walaupun ayah mungkin tak ada, walaupun tak ada orang nampak, tetapi rupa-rupanya Allah nampak. Dan inilah yang ingin kita bina bersama di dalam sebuah keluarga dan juga di tempat kerja. Itu sebabnya peranan ayah, amanah dan takwa di tempat kerja Ustaz ya, memberi kesan pada rumah. Dan apa yang berlaku di rumah, pendidikan pada anak itu akhirnya melahirkan ayah-ayah pada masa akan datang yang amanah, yang dapat mengutamakan Allah dan Rasul dalam kehidupan seharian. Inilah pesanan serba sedikit daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, ya, disambung lagi pada ayat yang ke-54 tadi. Sekali lagi, katakanlah ati Allah wa atiur Rasul. Fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila alaikum ma hummiltum. Jadi seruan Nabi kepada orang-orang di sekitarnya, seruan untuk saya tuan-tuan, ialah taat pada Allah dan Rasul ini bukan taat terpaksa. Dia ada tau'au wa karha Ustaz kan. Tapi bila karha itu, kita tengok matahari, bulan, tak ada pilihan. Tapi bagi kita, kita ada pilihan untuk taat pada Allah, maka itu akan melonjakkan potensi kita untuk kita berada di sisi Allah bila kita di tempat kerja, di rumah, masih lagi memilih untuk taat pada Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan berhenti sebentar. Sebentar lagi kita akan bersama pesan ulama, mendengar kalam ataupun pesan bagaimana cabaran kerjaya, cabaran di rumah, macam mana pembahagiannya, bagaimana cengkamannya. Kita akan dengar pesan selepas ini dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita dalam tajuk kita ayah antara kerjaya dan keluarga. Kita membicarakan surah An-Nur yang memberi penekanan betapa pentingnya ayah-ayah berhukum dan bertakwa, mengambil Allah sebagai tempat untuk ditaati pada setiap masa di rumah dan di kerjaya. Dalam masa yang sama, kita ada memahami cabaran untuk takwa pada tahun 2020 ini, di mana di tempat kerja, dalam cabaran ekonomi, cabaran COVID-19 sekarang ini, kadang-kadang ayah mungkin terpaksa ataupun tidak dapat melaksanakan takwa itu sebenarnya. Bersama kita ialah Ustaz Zul Ramli M. Razali, Timbalan Pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih bersama pada majlis ayah sekali lagi pada hari ini dalam tajuk Ayah Antara Kerjaya dan Keluarga, membicarakan surah An-Nur sebentar tadi. Seruan untuk menjaga masyarakat adalah dengan nur daripada Allah. Nak menjaga keluarga, nur daripada Allah. Di tempat kerja kena dicerahkan dengan nur daripada Allah. Dalam masa yang sama Ustaz, kadang-kadang nur itu dia tak berapa bercahaya, ya. Kerana apa? Kerana ada banyak kekangan, sama ada mungkin daripada hati ayah yang mungkin tak berapa faham sangat Al-Quran ini, pasal bahasa Arab Ustaz, bahasa Arab, ya. Dan dalam masa yang sama ada cabaran di luar yang sentiasa mencabar institusi keluarga ataupun ayah di tempat kerja untuk terus berpegang pada takwa. Jadi dipersilakan Ustaz untuk berpesan, memberi pesanan kepada ayah pentingnya memanfaatkan ruang di kerjaya dan di keluarga dengan asas yang ada di dalam surah An-Nur ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, pertama sekali saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih yang saya kasihi, yang saya hormati Ustaz Tuan Fazrul yang telah saya kira saban petang, saban hari mencerahkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan. Ya, Al-Fadhil doktor tadi, ya masya-Allah bacaannya sangat bagus sekali, ya Allah. Baik, bagi sesi ini dalam tempoh yang ada ni untuk bila benar apa yang saya sebutkan sebentar tadi tentang kita perlukan nur, ya, sama ada dalam rumah, kita perlukan di tempat kerja, di mana-mana sahaja. Saya mungkin cuba dalam kesempatan masa ni kita cuba bayang sekarang kita sedang lapar kerana kita berpuasa, ya. Sebentar lagi insya-Allah kita akan berbuka iftar, ya. Baik, saya nak cuba relatekan soalan dan kita nak minta sebab biarlah kita merasai saat ini, ya. Kalau kita perasan, ya, kita ni manusia dan manusia ni fitrahnya adalah makan. Memang begitu Allah jadikan kita ni. Kita bukan malaikat yang Allah cipta tanpa perlu makan. Baik. Tetapi dalam bulan ini di siang harinya Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang manusia yang sepatutnya makan ini makan. Baik. Dengan cepatnya kita dapati bahawa sebenarnya ada dua perintah, sama ada kita sedar atau tak sedar. Baik. Perintah yang pertama itu yang direct punya perintah, jangan makan wahai ayah, jangan makan wahai ibu, jangan makan wahai anak-anak, dan kita sedang lakukannya sekarang. Tetapi ada satu perintah lagi yang lebih besar sebenarnya, bukan kerana lebih besar dari sudut kedudukan, kerana dia adalah perintah yang selari dengan ciptaan manusia. Apa perintah itu? Perintah itu adalah apa yang kita makan. Maknanya mengosongkan perut kerana patuh pada perintah Allah dan kita memasukkan nanti ke dalam perut mesti juga adalah di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka di sana kita akan dapati bahawa dia akan menjawab dua peranan seorang ayah tadi, ya. Sebab seorang ayah dia keluar daripada rumah sebagai seorang mujahid, ya. Ini dalam hadis Nabi SAW kita menjumpai bagaimana Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya seorang yang keluar mencari rezeki yang halal itu adalah mujahid fi sabilillah. Jadi sekarang ni wahai ayah, apabila kita keluar mencari rezeki, ya, kita keluar mencari rezeki yang halal berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, talabul halal faridah, ya, dalam hadis yang kita sering dan biasa dengar. Dan kedudukan ini kita semua maklumi bahawa setiap yang keluar mencari yang halal itu adalah merupakan kefarduan minal faraid, daripada kefarduan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita keluar daripada rumah, kita memandu ke tempat kerja, seluruh usaha kita itu adalah dianggap sebagai seorang mujahid. Jadi ayah sekarang
Kita kena menyedari bahawa saya keluar daripada rumah membawa title seorang mujahid. Dan sekiranya orang menyapa kita di tengah jalan, kenapa? Sebab saya patuh pada perintah Allah untuk mencari rezeki yang halal. Dan adalah tersangat penting untuk kita memastikan bahawa mencari yang halal, sehingga Nabi sebut lagi dalam sambungan daripada hadis dalam riwayat tadi Tabrani yang menyatakan bahawa orang yang mencari rezeki yang halal dan dia tak nak meminta-minta, ya, maksudnya dia menjaga muruah dia. Tadi Ustaz sebutkan tadi, Masya Allah, ya, kita tak peduli, mungkin kadang-kadang kita tu tercabar, ya, sebab mungkin kat rumah tak cukup, tetapi ketika itu kita nak menjaga maruah diri kita, nak menjaga maruah agama kita, kita tak berlakukan apa yang kata bawah meja dan segala macam tadi. Maka pada ketika itu Nabi menyebut ayah ini dia berada fi darajatis syuhada. Nabi kata dia sedang berada pada mustawa seorang syuhada. Maknanya mempertahankan maruah dalam mencari yang halal itu diangkat darajat yang lebih tinggi. Allahu Rabbi ya Karim. Kalaulah seorang ayah dia sedar perkara ini, ya, bahawa alangkah besar yang kita katakan sebentar tadi. Kenapa? Sebab rupanya kenapa kita tak makan balik, ya? Kerana Allah nak mengangkat rohani kita. Rupanya manusia ini tuntutannya adalah makan, tetapi Allah suruh kosongkan, sebab mengosongkan dan memasukkan yang halal sahaja yang mengangkat rohani seorang. Maka ayah sekarang tanpa sedar, dia bukan sekadar seorang mujahid, tetapi dialah murabbi yang sebenar. Kita selalu nampak bahawa guru-guru itulah para murabbi. Sebab tu bila hari guru semalam, ya, ramai anak-anak murid hantar kat teks, ya, falaulah murabbi lam a'rif rabbi, macam itulah istilahnya yang mungkin masyhur, ya. Kalaulah tak kerana murabbi, anak ni takkan kenal Tuhan aku. Tetapi kita lupa bahawa murabbi yang pertama adalah ayah. Murabbi yang pertama adalah ayah. Ayah yang tak payah buat apa, tetapi mengambil yang halal, memasti yang halal, dan hanya yang halal dimakan oleh anak. Tak ada yang syubhah, tak ada yang haram, tak ada yang bawah meja, tak ada yang rasuah, tak ada yang melalui penipuan. Ayah bukan sekadar mujahid saat ini, dia telah menjadi seorang murabbi. Ya, seorang murabbi, kerana kita juga biasa mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Ya, sebab semua rezeki yang kullu laham, setiap tubuh yang lahir, daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka aula. Jadi nampak bahawa kalau anak disuap benda yang haram, dia telah mencemar rohaninya. Rohani yang tercemar menjadikan dia dekat untuk melakukan maksiat, dan maksiat itu akan menjatuhkan dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Benar apa yang Ustaz katakan tadi, nur itu kita perlukan pada saat kita keluar mencari rezeki. Kita bermohon pada Allah, kita menangis. Sebab itu di zaman lampau, apabila seorang suami nak keluar daripada rumah, dikatakan para isteri mungkin salam cium tangan macam kita. Sebelum melepaskan si suami mencari rezeki, isteri akan memperkukuhkan. Mereka berkata, ya zawji taqillah wala tatlub illa al-halal fa innana nahnu nastati'u an nasbira ala ju'in fid dunya walakin wallahi la nastati'u ala adabillahi yaumal qiyamah. Wahai suami, bertakwalah pada Allah. Kami demi Allah sanggup bersabar sekiranya kami tak dapat makanan yang halal dibawa pulang kepada kami. Tetapi demi Allah, kami takkan mampu bersabar sekiranya abang masuk, suamiku kamu bawa makanan yang haram, lantas dengan sebab itu kami dibakar dalam neraka jahanam, kami takkan mampu nak bersabar pada saat tersebut. Jadi wahai ayah, ya, dua peranan ini, seorang mujahid dan anda juga seorang murabbi, berbahagialah. Inilah anak kunci besar untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ketika itu kita akan buat yang terbaik. Kerana apa? Sebab syurga itu nun di sana. Tadi Ustaz dan Doktor sebutkan tentang al-fauz bil jannah, yang kita katakan fauz di syurga itu. Memang syurga itu di sana, tetapi kuncinya ada di tangan kita di dunia ini.
bagaimana peranan kita ketika menjadi seorang mujahid, bagaimana peranan kita sebagai murabbi. Maka inilah anak kunci untuk kita memasuk dalam syurga. Kalau di dunia kita patahkan kunci-kunci ini, bagaimana mungkin pada saat kita akan masuk dalam syurga, kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan roh ini saya kira kita akan lebih bersungguh, dalam roh ini kita akan lebih berteliti, dan bukan sekadar itu, jadilah kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita memegang peranan seorang murabbi, bukan alhamdulillah kita dah siapkan yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama kita akan memastikan setiap daripada anak-anak kita sama bimbing, kita sama bantu, kita bermuhasabah. Mereka tak pernah pun minta untuk mereka lahir ke atas muka bumi, tetapi kita yang bawa mereka. Maka janganlah dibiarkan mereka terkapai-kapai tanpa nur dan cahaya. Maka sebab itu peranan ayah dalam soal melahirkan manusia adalah memainkan peranan yang paling benar. Kerana itu tak hairan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu terlebih dahulu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada apa? Daripada neraka jahanam. Wal a'yazu billah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz berkongsi pesanan Ustaz ya yang amat-amat Masya-Allah mendalam. Masya-Allah dalam ya, memberi semangat balik kepada ayah-ayah. Kalau ayah lain tak bersemangat mendengarnya, sayalah orang yang pertama sekali dulu saya semangat juga. Semangat ya. Memberi nafas kembali kepada peranan Ustaz ya, memberi kembali nafas. Kadang-kadang bila dah sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, zaman PKP pula Ustaz. Allah ya, dia memang berfikir banyak itu ya. Tetapi rupa-rupanya ia adalah jalan mujahid, ia adalah jalan murabbi, dan perjuangan itu di tempat kerja, untuk di rumah. Daripada rumah itu nanti nak pergi balik ke tempat kerja untuk sentiasa ingat bahawa yang halal sahaja yang dibawakan Ustaz ya. Dengan nilai takwa. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Zul Ramli M. Razali, Timbalan Pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Kita bertemu lagi Ustaz insya-Allah. Allah yubarik fik Syekhna. Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Zul Ramli atas pesan ulama sebentar tadi yang amat-amat menusuk Ustaz ya. Memberi semangat kembali kepada ayah-ayah. Saya yakin ayah-ayah yang di depan kaca TV dapat memaknai balik tugas seorang ayah untuk pergi mencari rezeki bukanlah sebagai beban Ustaz ya, tetapi sebagai satu kurnia daripada Allah, menunaikan ati Allah wa atiur Rasul. Menjadi mujahid, biasa orang cakap mujahid ni pergi medan perang, tapi rupa-rupanya ke pejabat itu juga satu perjuangan, bukan mudah Ustaz ya. Kalau Ustaz lepas ini Ustaz akan kembali balik mengajar lepas PKP ni Ustaz ya. Ya, kita akan kembali mengajar secara online. Online. Itu lebih mujahadahnya lagi. Lebih mujahadah. Benda baru. Benda baru ya. Baik. Jadi bagi cikgu-cikgu ataupun bagi pendidik yang berada bersama pada hari ini, sebenarnya Hari Guru Ustaz ya. Cikgu-cikgu kalau habis PKP nanti ada PKPB untuk pelajar sekolah tingkatan 5 ke, kalau masuk balik dan kembali balik pelajar. Itu adalah tugas murabbi, pendidik. Tapi rupa-rupanya ayah yang mendidik, yang berjuang. Inilah perjuangan ya antara kerjaya dan juga rumah. Ia bukanlah satu pilihan. Dua-dua itu adalah tugas bagi si ayah. Bila pergi ke tempat kerja menjadi mujahid, bila balik ke rumah menjadi murabbi yang akan mendidik. Mungkin tak banyak bercakap ya. Kadang-kadang mendidik itu mungkin secara tak langsung, bilhal daripada kelakuan ayah itu tersebut. Betul. Sembahyang awal, tunaikan kewajipan zakat dan sebagainya. Jadi anak bila tengok, dia lihat tauladan itu melalui ayah. Melalui ayah yang bertanggungjawab menjaga dalam apa kepayahan, tetap juga menunaikan amanah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita sebentar tadi ya, sebagai resolusi bersama tuan-tuan ya, bagi saya pada hari ini berteraskan pada surah An-Nur ayat 51 hingga 54 sebentar tadi. Yang pertama, bagaimana kita ingin bina syurga di rumah, binalah takwa ya di tempat kerja dan bersama keluarga sebagaimana yang dipesankan oleh Ustaz Zul Ramli sebentar tadi. Jadilah mujahid dan jadilah murabbi yang berjuang dengan asas takwa. Itu yang pertama. Bagaimana kita bina rumah di syurga, taat Allah dan Rasul, takut Allah dan takwa akan menjadikan kita berjaya
dimaklumkan tadi Ustaz ya, faulaika humul faizun. Itulah cara untuk kita menempah rahmat Allah, membina rumah di syurga. Dan yang ketiganya, bagaimana perjuangan harian kita sebagai mujahid, sebagai murabbi terus berdakwah dan mengajak ke arah kebaikan, ya, mengajak di tempat kerja tetap juga untuk taat pada Allah, yakhsyallah wa yattaqi, iaitu kita bertakwa. Di rumah juga kita taat pada Allah, takut pada Allah dan bertakwa. Maka moga-moga insya-Allah perjuangan ini membawa kita masuk syurga sekeluarga. Atas dasar itu perjuangan ini adalah amat kental, perlukan perjuangan semangat yang tinggi. Mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan urusan ayah-ayah yang berada pada hari ini terus memimpin sampai ke syurga. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada petang ini kami mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang mendengar serta memahami, dan permudahkanlah kami untuk mengamalkan isi kandungan ayat-ayat yang telah kami dengar sebentar tadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, khususnya buat kami sebagai ayah pada hari ini, kami memohon agar Engkau permudahkanlah kami untuk menjadi ayah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan serta menjadi ayah yang taat kepada Allah dan Rasul, dan ayah yang takut dan bertakwa kepada Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami ini ayah yang sentiasa amanah dengan tanggungjawab kami ya Allah, dan jadikanlah kami ini ayah yang sentiasa mencari yang halal dan menjauhi perkara-perkara yang haram dalam tugas dan tanggungjawab kami ya Allah. Jadikanlah kami ini, timbulkanlah di dalam hati kami ini ketakutan kepadamu ya Allah, untuk mengambil perkara-perkara yang haram untuk dibawa balik dan pulang kepada anak-anak dan isteri kami ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah jalan urusan kami, melakukan kerja kami, mencari yang halal buat anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami ini ayah-ayah yang mampu membimbing anak-anak kami ke syurga. Jadikanlah kami ini ayah-ayah yang mampu menjadi contoh dan tauladan buat ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau binakanlah kami rumah di syurga nanti ya Allah, dan Kau masukkanlah kami sekeluarga ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan yang telah Kau kurniakan kepada kami akan diakhiri dan akan berakhir tidak lama lagi ya Allah. Maka Kau jadikanlah kami ini ayah-ayah serta anak-anak dan isteri-isteri yang tidak membuang masa, yang tidak alfa dan leka dengan akhirnya Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami ini ayah-ayah yang konsisten dalam amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau pemudahkanlah urusan kehidupan kami di dunia dan di akhirat, serta Kau dekatkanlah kami dengan Al-Quran. Kau turunkanlah kepada kami syifa, fadl dan rahmah ke atas kami dengan bacaan Al-Quran dan memahami Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kami para ayah yang selama ini telah lalai dan leka dalam melaksanakan tanggungjawab kami ya Allah. Sesungguhnya kami ini amat lemah ya Allah. Jikalau tidak Engkau pimpin kami ya Allah, maka tidak mungkin kami akan mampu menjalankan tanggungjawab kami selaku ayah di dunia ini ya Allah. Berat tanggungjawab kami ya Allah, Kau bantulah kami dalam melaksanakan tanggungjawab ini ya Allah. Kau permudahkanlah urusan kami untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah, serta mendapat petunjuk daripada ayat Al-Quran yang mempunyai 1001 kebaikan dan petunjuk di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah kepada kami dan keluarga kami Lailatul Qadar ya Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah, serta Kau tingkatkanlah darjat kami di dunia dan di akhirat ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita taufik nur dalam kehidupan kita apabila kita mengkaji sedikit beberapa ayat sebentar tadi Ustaz ya daripada surah An-Nur. Nur inilah yang kita ingin sebarkan, yang kita harapkan nur ini pergi ke seluruh negara dan dunia. Daripada nur Al-Quran ini menjadi panduan bagi ayah-ayah, bagi ibu yang memahami tugas seorang ayah sebagai mujahid dan juga murabbi bagi setiap keluarga memimpin sampai ke syurga. Atas dasar kita ingin mendalami lagi nur ini, kita ingin sebarkan, kita meneruskan kempen wakaf Al-Quran kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kempen wakaf Al-Quran untuk ummah, agar nur daripada Al-Quran ini terus tersebar sebagai bingkisan yang penting daripada ilahi yang disampaikan kepada generasi demi generasi bagi mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Bagi tuan-tuan yang berkelapangan, yang mengambil peluang di akhir Ramadan ini, jangan lepaskan peluang untuk berwakaf yang akan diedarkan mushaf ini ke pusat tumpuan komuniti, rumah ngaji, universiti, pusat tahfiz, rumah anak yatim, badan kebajikan, penjara dan tempat-tempat yang memerlukan untuk terus berinteraksi, baca, faham dan amal Al-Quran yang kita doakan. Dengan gerakan ini, dengan wakaf ini tuan-tuan, rumah-rumah nanti dipenuhi, diisi oleh ayah-ayah yang bercahaya hatinya ke syurga, sehingga kan ayah ini bersama ayah lain memimpin di luar rumah, di tempat kerja, di peringkat organisasi, sehingga kan negeri negara ini akan terus dipancarkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu ulangan bagi program pada hari ini pada jam 10.30 di Astro Oasis dan 4.30 pagi di TV Al-Hijrah, dan insyaAllah kita bersiaran pada tajuk lain mengkaji kalam ilahi pada hari berikutnya pada masa yang sama. Majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.